Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pertama sekali, sebelum saya mula bersiaran langsung, saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana kita telah berjaya masuk di dalam satu medan peperangan, satu taman syurga Allah Ta'ala, iaitu kita namakan Taman Ilmu ataupun kita sebut sebagai Majlis Ilmu, di mana orang yang berkelapangan boleh duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala janji kepada mereka melalui satu hadis daripada Abu Hurairah, nombor satu nak bagi ketenangan, yang kedua nak bagi sakinah, dan seterusnya Allah Ta'ala menyebut nama mereka. Masya Allah. Baik, jadi untuk program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, pada pagi ini kita akan bawakan kepada anda satu topik berkenaan dengan isu semasa, iaitu kita membicarakan tentang fiqh golongan OKU, iaitu orang kelainan upaya. Ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Turut bersama dengan saya panel undangan kita, pendakwah yang tak asing lagi, Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana kagumlah Ustaz, ana sempat beli buku Ustaz satu. Alhamdulillah, barakallahu. Ustaz merupakan antara penterjemah kitab Fiqhul Mizan Ustaz, ya? Ya. Pernahlah niat dalam hati, ya Allah ada rezeki pertemukanlah aku. Hari ini dapat peluang Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik penonton yang berada di rumah, sebelum kita membicarakan tentang pengenalan saya mengenai fiqh golongan OKU, jom bersama dengan saya kita lihat dulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Baik, berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia pada tarikh 30 bulan 3 2021. Jumlah kes keseluruhan sebanyak 344,018, kes baharu sebanyak 1,133, kes sembuh baharu sebanyak 1,148, jumlah kes aktif sebanyak 14,199, manakala jumlah kematian sebanyak 1,265. Bersama dengan kami, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama-sama kita memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. InsyaAllah, amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton sekalian, topik yang kita bawa pada pagi ini, fiqh bagi golongan orang kelainan upaya, memberikan gambaran keseluruhan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang mudah, bukannya untuk memudahkan sahaja lagi. Islam adalah agama yang begitu syumul untuk kita praktikkan di sepanjang masa dan juga zaman, menunjukkan bahawa kita memberi cakna, kita memberikan perhatian kepada orang kelainan upaya. Ala kulli hal, kita nak dengar mengenai pengenalan bagi topik kita. Persilakan panel kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man mawalah. Yang saya hormati dai kita sebagai moderator pada hari ini, alhamdulillah. Dan seterusnya kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, yang merupakan perancangan yang paling top dan sudah berapa lama, saya rasa dah menjangkaui belasan tahun ataupun mungkin dah hampir 20 tahun, ya. Satu rancangan yang mempunyai bakti yang sangat luar biasa. Dan tajuk ini sebenarnya tajuk yang menunjukkan kepada kemanusiaan. Fiqh ini di antara dia punya karakter dia, dia punya sifat dia itu, dia adalah bersifat insaniyah. Dia ada banyak sifat yang hebat. Sebab itu fiqh Islami ini adalah sebaik-baik sistem yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini. Yang pertama, fiqh Islami ini ialah dia bersifat Rabbaniyah, iaitu dia berciri-cirikan satu sifat yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'ana qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya fiqh ini dia tidak ada matlamat yang lain
melainkan nak bawa orang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang mempunyai kelainan kita dengan undang-undang manusia yang tidak mempunyai hala tuju. Jadi tetapi fiqh ini mempunyai hala tuju yang sangat luar biasa. Hala tuju yang membawa kita ingin mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu kita dalam fiqh kita ada niat, kita ada maqasid dan seumpama dengan dia. Kemudian ciri-ciri yang kedua ialah bersifat insaniyah. Dia sangat mengambil berat tentang kemanusiaan. Dari alam janin sampai kepada alam kubur. Jadi kita tengok sampai ke jenazah pun kita masih ada pengurusan jenazah. Masih ada talqin, masih ada perbincangan tahlil, masih ada perbincangan waqaf, masih ada perbincangan bayar hutang, bayar zakat dan seumpama dengan dia. Dan ini sangat luar biasa. So itu orang yang mengkaji fiqh ini dia akan dapati fiqh ini begitu unik. Kerana dia tidak bercakap dengan bahasa malaikat. Dia tidak bercakap dengan bahasa falsafah yang kadang-kadang kalau kita baca buku Aristotle ataupun tokoh-tokoh falsafah ini terawang-awang dengan dia punya idealistik dia. Tapi fiqh ni berbicara dengan orang yang jahat, ya, berbicara orang yang lemah, berbicara orang yang kuat, dengan orang kaya, orang miskin, dengan pemimpin, dengan orang bawahan. Dan dulu ada hamba sahaya, ada fiqh hamba sahaya. Bukan setakat manusia. Dia bersifat, kita katakan syumuliyah, komprehensif kerana juga membicarakan tentang binatang. Di dalam fiqh Islami kita ada tajuk yang dinamakan sebagai nafaqatul bahaim. Nafkah yang mana kalau orang itu menjaga binatang seperti kucing dan seumpama dengan dia, dia wajib memperuntukkan sebahagian duit dia itu untuk memberi nafkah kepada binatang. Dan ini sebelum Barat membincangkan tentang animal right, kita Islam dah ada dalam fiqh. Sejak daripada zaman dahulu, zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada peruntukan dah. Dan kita tahu hadis yang masyhur dakhalatin imra'atu an-nara bihirratin. Fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka sebab dia kurung kucing. Ini satu luar biasa. Tapi cuma Barat dia terlebih lajak sikit. Dia sayang binatang sampai tak boleh nak bawa apa binatang ni. Sembelih tak boleh, apa tak boleh, itu bercanggah dengan maqasid binatang. Jadi kalaulah saya tunjukkan gambaran worldview yang luas ini, apatah lagi kalau nak bincang tentang OKU. Sudah tentu OKU juzuk sebahagian daripada pembentukan sebuah negara tamadun Islam. Yang maka ini disebut dalam Al-Quran Al-Majid. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ayat itu diturunkan kepada Abdullah bin Abi Maktum. Yang dia ni adalah OKU. Anja'ahul a'ma. Al-a'ma maksud orang yang tidak celak. Orang yang memang OKU daripada kecil. Dia ada yang celak kemudian buta. Okey. Yang ni maksud dia daripada lahir dah buta. Dan dia adalah orang yang menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia diangkat oleh Rasulullah menjadi muazzin ketika mana dia berada di Madinah. Mana OKU ini bukan satu makhluk yang diasingkan dalam Islam. Maka mempunyai tempat, mempunyai peranan dan kita katakan fungsi yang baik dalam masyarakat. Dan OKU ini dia berperingkat-peringkat. Cuma kita nak sebut bagaimana secara basicnya Al-Quran menyebut golongan-golongan ini. Dalam peperangan disebutkan tidak diwajibkan kepada golongan a'ma, golongan yang OKU untuk berperang. Tapi kan nak pergi tak ada masalah. Tapi susah jugalah nak kawal mereka. Tapi zaman sekarang ni mungkin kita ada standard ketenteraan yang tinggi menggunakan komputer dan sebagainya. Betul. Tetapi tak jumpa lagi lah tentera yang buta. Susahlah. Tetapi mereka mempunyai peranan. Sebab bila Rasulullah SAW pergi salah satu peperangan Uhud, tidak silap saya, menjadikan Abdullah bin Abi Maktum di antara orang yang menguruskan masjid dan pentadbiran. Makna di sana mereka ada kemahiran yang mampu. Sebab itu OKU ini diberikan perhatian khusus di dalam fiqh, di dalam bab-bab yang melibatkan ibadat. Itu yang pertama, taharah. Yang kedua, melibatkan sembahyang. Yang ketiga, melibatkan puasa. Yang keempat, melibatkan haji. Kemudian masuk dah haji, masuk zakat juga. Lupa nak sebut zakat ni. Sebut juga. Kadang-kadang ada ibu bapa yang bagi harta, dia letak dalam akaun dia mungkin berjuta-juta. Orang lupa, dia tak ingat, dia orang yang OKU, tak bayar zakat. Jadi sedangkan dia orang yang kaya. Jadi ada perbincangan zakat. Kemudian masuk bab perniagaan. Adakah mereka boleh berjual beli? Adakah mereka boleh melabur ataupun membuka syarikat?
Dan kita tahu di sana ada pekerja-pekerja OKU yang saya tengok dulu rancangan TV juga. Mereka bekerja dan menyara kehidupan ibu bapa mereka yang dilatih, ya, luar biasa, sangat luar biasa. Sebab yang sihat pun kadang-kadang malas kerja. Kemudian masuk bab perkahwinan. Berapa banyak mereka boleh berkahwin? Adakah seorang ataupun mereka boleh berpoligami dan seumpama dengan, ya, sebab kedudukan mereka yang daif. Kemudian bila masuk bab apa dia perkahwinan, masuk bab jenayah. Adakah jenayah mereka tu valid? Ya. Adakah jenayah mereka ni memberi kesan di dalam hukuman dan seumpama dengan dia? Kemudian masuk bab jihad, peperangan. Itu makna dia OKU ni dibincang sangat luas. Mereka yang disebut sebagai orang kurang upaya. Tapi upaya ini adalah satu syarat untuk ditaklifkan. Tapi mereka ada upaya, kurang saja upaya. Itu dia punya OKU tu. Sebab kita kena tahu dalam syariah kita ada berapa minit ni? Ada masa lagi Ustaz, insya-Allah. Kita takut kali bertajuk besar. Kadang kita kali alamak penerbit Zobron tu. Ramai nak dengar topik ni Jadi insya-Allah. pada kita dalam apa kita bincang ini, kita nak fokus fiqh. Dan fiqh ni apa maksud dia? Sebab mungkin orang bincang di segi kebajikan, kan? Bincang banyak sudut aspek. Biasanya kita dengar kebajikan saja Ustaz. Ya, tapi kita pun bincang fiqh di sudut sistem itu. Fiqh ni apa maksud dia? Fiqh adalah satu ilmu yang memperuntukkan sejumlah hukum hakam. Hukum hakam ni sistem lah. Satu kita katakan mi'yar, piawaian. Ya, yang mana dengan peruntukan ini kita kenal apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Satu-satunya ilmu yang memperkenalkan kepada makhluk, Allah suka bila kita sebut halal. Ya. Allah tidak suka bila kita sebut haram. Allah suka makna rendah sikit, nama dia sunat. Allah kurang suka, tapi tidak haram, nama dia makruh. Yang satu lagi namanya tengok kepada natijah. Boleh jadi benda tu Allah suka, boleh jadi Allah tak suka, nama dia harus. Kalau harus tu bawa kepada kebaikan, dia membantu kewajipan ataupun membantu sunat, maka Allah suka. Tapi kalau harus tu bawa kepada lalai, itu boleh jadi Allah tidak suka. So, satu ilmu yang memperuntukkan sejumlah hukum. Berapa banyak hukum? Berjuta-juta. Sebab fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan, saya rekod di sini tahun 1000 Hijrah saja, direkod oleh ulama kita dah ada 1,200,000 masalah. Itu. Banyak masalah. Kita mengaji di universiti pun tak sampai 300 fiqh. Mana dia 1,200,000 pada tahun 1000 Hijrah. Sekarang ni dah 1,400 berapa, 40 berapa dah. Dah berpuluh juta fiqh. Dulu orang tak bincang fiqh OKU dalam bentuk spesifik. Orang bincang dalam, orang kata apa, dia masukkan OKU dalam ahkamul marda. Mana di situ semua ada. Orang yang berpenyakit. Sekarang ni dibincangkan khusus. Ada sahabat saya, Dr. Azman di USIM, dia tulis buku fiqh OKU. Bagus. Tuan-tuan carilah kat USIM, saya tak tahu dia jual di mana, tapi ada dalam dalam Google, boleh search, beli online. Maknanya orang buat kajian. Itu bawa OKU naik. Belum bincang lagi fiqh wanita. Saya pun tulis fiqh wanita. Dalam tu ada 100 masalah. Itu pun sikit baru. Kita ada fiqh orang tua lagi. Orang tua pun ada fiqh dia. Sebab kalau dia umur 70, dia nak kahwin dengan anak dara, boleh tak boleh? Sah tu sah, cuma sesuai tak sesuai. Anak dara ni nak ajak pergi taman, nak berlari. Dia nak berlari, tak boleh. So, ulama kata makruh. Tak sesuai. Atau sebaliknya, dia ni anak tonang muda kahwin dengan orang tua perempuan. Tapi kena harta dia. Contoh dia. Yalah, saya rasa kalau orang perempuan umur 70 kahwin dengan macam dai muda, itu bukan cinta lah tu. Macam mana cinta? Beza 50 tahun. Tapi tak apa, kahwin kerana duit pun tak ada masalah. Cuma makruh je. Bukan apa orang kata apa benda tu berdosa. So kita tengok di sini, itu fiqh orang tua. Belum fiqh politik, fiqh air, fiqh perairan. Sekarang kita tengok fiqh air. Air saja. Kita nak kawal, kita nak kena insulin, nak kena rawat, nak buat air proses air yang loji perkumuhan dan sebagainya. Ada fiqhnya. Maknanya fiqh ni kalau orang bukan Islam kaji, dia rasa dia tunduk. Dia kagum dengan fiqh. Maka di antara benda yang perlu kita kaji hari ini dan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita nak masukkan fiqh ni ke dalam OKU supaya OKU ni boleh maju ke depan. Sebab fiqh ni adalah lambang kepada ketamadunan. Maknanya bila orang itu belajar fiqh, bila OKU itu dia tahu fiqh, serba sedikit. Sebab kita tahu, di antara anak buah saya pun orang yang kurang sempurna. Ya, mana dia dan kita tengok macam mana ibu bapa mereka menghadapi nak ajar mereka tak boleh nak berjalan
dan seumpama dengan, tapi still sembahyang. Still puasa. Cuma mereka pergerakan otak tidaklah seperti mana orang biasa. Tetapi makna di sana ada kewajipan-kewajipan yang perlu dipelihara. Dan satu lagi, hubungan fiqh masyarakat dengan OKU ni. Kadang-kadang ni muskilah zaman sekarang ni, kesedaran dah ada, macam kita tak peduli sangat perasaan mereka. Mungkin anak dia ni sihat, anak dia ni tak sihat, kita macam menunjuk-nunjuk. So ini yang masalah kita zaman sekarang ni, zaman terbuka luas, masing-masing nak tunjuk anak. Yang ni anak comel, tak comel tak tunjuk. Jadi kadang-kadang yang kesian tu bukan kepada ibu bapa, anak tu dia akan tertekan. Sebab kita tahu budak-budak ni dia menyimpan perasaan. Kalau Imam Ghazali kata apa, jangan teguk budak-budak depan orang. Takut dia berdendam dengan mak pak dia. Maksud dia buat kelaku, mak pak dia duk kutuk dia depan orang ramai. Dia ada satu perasaan menyimpan. Sampai ketua dia ingat. Bagaimana kalau kita duk tayang dan kita bandingkan, kemudian ada netizen komen pula, anak dia ni si fulan sana, si fulan sini. Dia tak sedar dia pun ada anak juga. Sedangkan anak tu tak bersalah apa, dia bernatap pok dah. Letak dan seumpama dengan dia, orang yang bercakap. Jadi makna fiqh OKU ini ada satu sistem yang nak kawal bagaimana OKU ini boleh mendekatkan diri kepada Allah dan dapat hidup dalam masyarakat dengan keadaan yang sesuai dengan mereka dan mereka boleh menyumbang kepada negara. Itu yang sebab tu saya tulis sebahagian tulisan saya ialah bagaimana kita nak mewujudkan imam-imam masjid misalnya bila di kalangan orang OKU. Dan jarang sangat, saya tak nafikan ada, tapi jarang sangat kita tengok OKU diberi peluang untuk menjadi imam dan juga menjadi muazzin. Sebab kita tahu imam ada peruntukan allowance, okey, ataupun guru takmir lah. Guru takmir ada allowance dia RM900. Paling kurang mereka taklah meminta sedekah. Sebab kita mesti keluarkan OKU ni daripada duduk tepi jalan, menyanyi apa semua, orang suruh duit. Dan itu saya tak kata dia salah sebab dia pencarian yang sedemikian rupa. Tapi kita nak upgrade supaya kerajaan memberi perhatian, masyarakat memberi perhatian, masjid-masjid memberi perhatian. Maka ada ruang untuk bagi azan. Saya tanya satu drama, di Tiga juga buat keluar lah, yang dia buat cerita seorang orang gila di Kelang ke, begitu. Kalau nak tengok, saya peminat drama. Jadi yang sebelum dia mati tu dia minta azan. Suara dia sedap, tapi dia tak sembahyang, dia pergi azan. Sebab dia gila. Memang azan dia tak sah lah. Cuma poin dia ialah masyarakat perlu memberi perhatian sehingga mereka ni confident. Sebab mereka ni kadang-kadang bila contoh saya tengok kumpulan apa yang buta tu backbackers tu. Backbackers. Ya, bila dia kata kalau dia menyanyi orang tak tepuk tangan, dia tak confident sebab dia tak tahu orang suka tak suka. Sebab dia tak boleh tengok. Jadi begitu kehidupan masyarakat. Bila kita tidak memberi penghargaan kepada mereka sebagai satu hamzah wasal kepada mereka, mereka akan terpinggir dan terus terpinggir, sedangkan syariah tidak mahu sedemikian rupa. Okey, setakat itu dulu. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Sebenarnya panjang sebenarnya huraian pengenalan mengenai fiqh terhadap golongan OKU, iaitu orang kelainan upaya. Kalau kita tengok fiqh ini adalah lambang sebuah ketamadunan, Ustaz. Betul. Ala kulli hal, hebat bentuk pemikiran gaya Ustaz. Macam mana kita nak majukan lagi golongan ini ke hadapan dan pada masa yang sama mereka selesa hidup bermasyarakat di sekeliling kita dan ada sumbangan yang akan mereka berikan. Penonton sekalian, banyak persoalan yang akan kita kupas selepas ini. Ala kulli hal, teruskan bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita berzikir kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah saya ucapkan sekali lagi, anda berjaya bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, satu majlis ilmu yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi membicarakan tentang fiqh di dalam bab
grafik golongan OKU, orang kelainan upaya. Macam mana, apa jua persoalan yang berkaitan dengan OKU ini, orang kelainan upaya ini, akan kita kupas dengan teliti-telitinya insya-Allah berkaitan dengan soalan ini. Ala kulli hal, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Facebook daripada Teratai Uda. Soalannya adalah, pengkelasan OKU yang bagaimana boleh menyebabkan mereka terlepas dari melakukan ibadat wajib seperti mereka yang normal. Saya kira mereka tak ditaklifkan, Ustaz, ya? InsyaAllah, mohon pencerahan. Ya, sebenarnya OKU ni banyak peringkatnya. Dan pentaklifan secara konsep umumnya berkaitan dengan kematangan akal. Sebab itu ulama menyimpulkan sebagai al-aqlu manatut taklif. Akal itu adalah asas kepada trigger kepada punca pentaklifan ibadat. So ini perlu kepada maklumat daripada pakar doktor untuk melihat tahap kesihatan seorang OKU. Macam anak buah saya, dia boleh sembahyang. Dia faham untuk sembahyang dan sebagainya. Jadi tahap dia hanyalah berfikir tu lambat sedikit. Berjalan tidak boleh. So OKU ni tidak sama taraf dan tidak sama dia punya peranan dia. Kerana dia melihat puncanya, sebab ibadat ni bukan pada badan, semua pada akal. Sebab kalau kita lumpuh pun akal masih berfungsi, kena sembahyang juga. Sembahyang dengan mata, sembahyang dengan hati. Sampai kalau tak boleh nak sembahyang dengan anggota badan, dengan mata pun tak boleh bergerak, tapi akal masih berfungsi, sembahyang dalam hati. Itu baru sembahyang hati. Bukan tengah sihat sembahyang hati tu. Ni tengah sihat pun dia kata dia masuk tarekat. Apa nama dia, bila tak boleh sembahyang, bila dia maqam dia tinggi, maka dia sembahyang dalam hati. Yang itu yang sesat. Tapi yang ni memang kata Al-Imam Bajuri rahimahullah dalam kitab Hasya Bajuri, bila kita dah tak boleh sembahyang sampai dengan mata, shalla bil qalbi. Makna dia, kita kena faham di sini puan, asas dia bukan anggota badan. Kalau dia mengesot pun tapi dia matang. Saya tengok ada rancangan TV tu, motivator dia seorang yang OKU. Tangan dia kecil dan kaki dia pun kecil. Tapi dulu tengok di barat je. Di barat ada seorang motivator yang sangat hebat. Dia tangan tak ada, kaki pun tak ada. Dan berkahwin dengan orang sempurna. Tapi sangat hebat motivator dia. Jadi maknanya kefahaman yang perlu kita selesaikan hari ini ialah taklif, kewajipan pada akalnya. Bukan pada tubuh badan dia sakit ataupun dia tangan tak ada, kaki tak ada. Tapi harta dia terbaring pun. Tapi dia boleh macam faham. Sebab ibadat ini ataupun khitab Allah, arahan Tuhan ini, dia nak bicara bukan dengan badan, dia berbicara dengan akal. Kamu akal, kamu faham tak? Sebab itu Tuhan sebut apa? Walaqad karramna bani Adam ay bil aqli. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam dengan akal. Bukan dengan anggota badan. Sebab tu kadang-kadang orang cantik, orang handsome tapi tak ada otak, tak pakai. Tak jalan, Ustaz. Tak ada faedah sangat. So faedah manusia ni pada akalnya. Yang mempunyai kefahaman. Jadi kalau anak kita yang diuji, ibu bapa yang diuji, kita latih mindanya sebab anggota badan dia terhad Allah Taala bataskan. Dan mereka insya-Allah diganti dengan syurga. Insya-Allah, kita bahasa kita semua insya-Allah. Di dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang sahih, Tuhan berfirman, dia kata, siapa yang aku tarik habibataihi. Makna dia habibatai ni diterjemahkan sebagai dua mata. Habibah ni mata. Sebab benda tu kita sayang. Mata dia satu anugerah, nikmat yang sangat luar biasa. Aku ganti dengan syurga. So setiap tarikan Tuhan tak tarik free. Tuhan ganti balik sebagai satu consideration. Cuma memanglah dia insya-Allah ke syurga, cuma kita kena latih itu di akhirat sebagai satu taghriban, encourage. Tapi di dunia ni perlu kita susun, kalau dia boleh faham dan dia kenal Tuhan, itu nikmat yang paling besar. Sebab tak ada nikmat yang paling besar dalam dunia ni melainkan kita mengenal pencipta kita. Sehebat mana, setinggi gunung mana, langit dia boleh dia tembus sampai ke bulan, dia tidak kenal Tuhan, dia adalah orang yang paling celaka. Itu dia punya mi'yar. Jadi OKU berlainan, sila rujuk kepada pakar. Kalau pakar kata dia ada kemampuan untuk baca Fatihah, kemampuan untuk ingat sembahyang, itu nikmat yang paling besar. Ibu bapa kena berbangga kerana dia telah melahirkan insan yang mengabdikan diri kepada Allah. Sekarang ni muskilah kita, selagi mana orang tu tidak berjaya di segi dunia, kita tak berbangga lagi. Sebenarnya kita kena ubah minda. Bila anak kita mampu bersembahyang, itu kebanggaan yang luar biasa. Kerana kita sudah macam boleh membiarkan dia kenal Tuhan dia tanpa kawalan kita. Masya Allah. Ya.
Kita kena ubah cara fikir kita, cara pandang kita di dalam menilai sesuatu. Semuanya kita dimuliakan dengan akal pemberian Betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah satu kata kunci yang sangat baik untuk kita hadam dan kita fikirkan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru. Soalannya ada dua di sini. Pertama, adakah mumayyiz anak OKU orang kelainan upaya yang Down syndrome sama seperti anak-anak yang normal? Adakah hukum menjaga aurat ketika bersama mereka ini adalah wajib? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah apakah hukum solat dan puasa bagi golongan OKU yang Down syndrome? Adakah hukum hakam dalam ibadah fardu bagi golongan OKU berbeza-beza mengikut keupayaan fizikal dan mental mereka? InsyaAllah satu soalan yang sangat baik dari Puan Nur Dahlia Biru, insyaAllah. Dan saya rasa ibu bapa ni yang memang ada anak-anak sedemikian kita ucap mudah-mudahan Allah Taala berikan pahala yang besar. Mudah insya-Allah. Ujian Amin. yang sangat Allahumma besar. Yang soalan pertama berkenaan dengan sindrom OKU, saya telah katakan mereka ini walaupun mereka ini mungkin dikurangkan obligation, kewajipan, tetapi mereka masih lagi kena melaksanakan kewajipan-kewajipan yang biasa seperti menutup aurat. Walaupun dia tidak diwajibkan, katalah dia tidak faham, betul, tapi orang lain ataupun paling kurang dia pakai keadaan yang sempurna. Jangan biar dia pakai pakaian seksi dan sebagainya, kerana akan timbul pula masalah gangguan seksual. Dan memang di sana ada kes rogol, orang cacat dan seumpamanya mungkin berpunca daripada pakaian. Dia tidak berdosa sebab dia tak faham. Okey, cuma orang tengok berdosa. Orang ajnabi yang tengok kepada aurat dia tetap berdosa. Bukan kata okey je, budak-budak kecil umur setahun. Kalau dia bogel di kampung berlari begitu, dia tak berdosa sebab dia budak-budak. Tapi yang orang tengok aurat dia itu bukan aurat rambut lah, aurat kemaluan itu budak-budak kecil adalah berdosa. Saya imbas kembalilah zaman dulu orang buat khatan. Betul. Bila khatan dulu kesilapan di situ ialah apabila mereka nak pergi berkhatan itu mereka bogelkan orang tu. Orang lelaki lah. Jadi masyarakat kampung tengok. Di mana daripada tempat tidur orang sampai ke Tok Mudin tu dia bogelkan. Sebab alasannya budak-budak. Sebenarnya bukan macam tu. Dia kalau nak buang pakaian tu kena masa kat Tok Mudin tu. Bukan daripada jarak dia bergerak daripada tilam dia tu ke Tok Mudin tu dia berjalan bogel begitu. Sebab dia tak berdosa tapi orang yang tengok aurat tu. So OKU begitu. Kita jaga aurat dia supaya orang luar kalau siapa-siapa main sepupu dia ke dan sebagainya tidak melihat kepada aurat dia. Sebab kalau sepupu dia tengok aurat dia, sepupu dia berdosa. Dia tak ada apa-apa. Kehormatan mereka, Ustaz. Ya. Masya-Allah. Tetapi kalau dia faham, misalnya dia seorang OKU atau autism yang bila dia meningkat umur, kadang dia bukan ni umur 19 tapi minda mereka umur 10 tahun. Mereka dah mula faham aurat tu dan sebagainya. Maka ketika itu kita bapa wajib ajar mereka menutup aurat. Ala kulli hal bila dia membesar sebab mereka tubuh mereka kadang-kadang membesar macam orang biasa juga. Tetapi minda mereka yang bermasalah, elok kita ajar mereka. Kerana kita bimbang takut menjadi mangsa-mangsa orang yang tidak bertanggungjawab dan seumpama dengan dia. Itu soalan yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan puasa. Apa dia? Puasa, Ustaz. Puasa itu melihat kepada kemampuan. Sebab puasa ini dia berkaitan dengan fiqhul mustata', iaitu ability kita, kemampuan untuk berpuasa. Kalau dia perlukan ubat, kalau dia perlukan makanan, sebab makan ni ajaib sedikit. Kadang-kadang tiba-tiba meronta. Ya? Jadi dia tengok tahap-tahap mereka ni. Jadi kalau doktor melihat, kita rujuk pada doktor, dia ni tidak boleh berpuasa kerana dia terikat dengan ubat, terikat dengan makan dan seumpama dengan dia, maka dia tidak perlu berpuasa. Jadi kalau dia memang berterusan dijangka memang macam tu sepanjang hayat dia, hanya ganti dengan fidyah. Kalau dia orang yang faham. Tapi kalau dia memang dah tak faham apa, asybah kepada orang yang tidak mempunyai akal, maka tidak ada kewajipan apa-apalah, maka tak ada fidyah dan tidak ada puasa. Sebab tu yang menarik OKU ni dia berlainan dan hukum berlainan di antara orang ke orang. Makna dia ada kepada tuan-tuan dan perempuan tak boleh ambil macam ustaz kata macam ni, anak saya macam tu. Tak. Pukul dia rata, adalah tak boleh. kebanyakan OKU ni kita namakan sebagai fiqh ataupun fatwa case by case. Case by case barulah makna dia kita boleh menentukan tahap kemampuan dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau zakat tak apa. Zakat tak terikat dengan akal. Sebab zakat terikat dengan wang simpanan. Hatta orang gila pun kena berkeluar zakat.
Kata kalau dia gila, bapak dia bagi 1 juta kat dia untuk orang wasiat nanti dia mati siapa nak jaga. Tetap orang gila dikenakan zakat ke atas hartanya. Sebab itu zakat tidak terikat dengan minda, terikat dengan wang dan Islam. Ini lainan sikit. Jadi OKU kalau ada wang yang banyak, wajib keluarkan zakat. Kalau puasa, tengok keadaan. Tengok kepada keadaan, Masya Allah. Jadi untuk kita memberikan satu taklifan itu mengikut kepada standard dan juga taraf kelainan, maafkan saya, kemampuan mereka untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baiklah, kita ada pemanggil yang pertama, Ustaz, untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nizal dan Ustaz Wak Fuad Fadil. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3. Pekan Pahang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Dalam masyarakat kita ya, OKU ni memang ada dan kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang lah, di tempat saya pun ada yang dikatakan sebagai pusat pemulihan dalam komuniti ataupun PDK khas untuk mengajar golongan OKU untuk di bidang kemahiran dan sebagainya. Ya, ada kelebihan pada mereka ini. Soalan saya tuan Ustaz, kadang-kadang masyarakat kita ni, mereka ni kadang-kadang merasa malu kalau ada anak OKU dan mereka tak nak pun beritahu yang tak nak pun orang kata ketengahkan golongan anak-anak yang OKU ni, walaupun mereka ni menganggap walaupun ada setengah pendapat ini adalah anak-anak syurga ya Ustaz ya. Jadi soalan saya, sejauh mana kesedaran ini perlu kita pupuk di dalam masyarakat dan juga umat Islam supaya golongan OKU ini tidak diketepikan, dan apakah pelan tindakan masyarakat dan juga umat Islam yang patut dilakukan dalam menghargai ataupun memberikan perhatian kepada golongan OKU ini kerana OKU ini bukan dia nak dilahirkan macam tu Ustaz. Betul. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik Tuan Haji Omar ni boleh jadi pengacara. Ya, betul. Suara sedap. Baik, satu soalan yang sangat baik sebenarnya, macam mana untuk kita menengahkan golongan OKU ini, kerana ada sebahagian ibu bapa yang merasakan malu sebenarnya Ustaz ya. Betul. Allahuakbar, macam mana Ustaz? Dia sebenarnya sebab itu kita ubah banyak perkataan sudah kepada anak istimewa. Ya, supaya istimewa ni tidak dilihat kepada kecacatan, tetapi istimewa dilihat kepada Allah Ta'ala menguji mereka dengan anak yang memudahkan ibu bapa ke syurga. Sebab itu dipanggil anak syurga. Anak syurga itu bukan maksud dia boleh confirm masuk syurga ataupun seumpama, sebab syurga ni kuasa Tuhan. Tapi anak syurga ini adalah anak yang memudahkan ibu bapanya ke syurga. Subhanallah. Jadi cuba kita bayangkan, kita ni nak masuk syurga susah. Bila Allah Ta'ala ujikan seseorang itu dengan anak yang kurang upaya, jalan highway itu ada. Memang kita semua tak nak. Tetapi dia begini, sebelum dapat, kita berdoa bagi sihat. Tapi dah dapat, dia ada falsafah yang baru. Menerima ujian dengan redha. Dan orang yang berjaya mengatasi ujian ini, dia melihat anak itu adalah punca rezeki dia. Sebab Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum wa fuqaraikum. Tidaklah kamu diberi rezeki dan diberi pertolongan oleh Allah melainkan dengan golongan yang lemah ini. Seolah-olah pertolongan Tuhan itu datang dari langit itu setiap hari kepada mereka yang ada anak OKU. Luar biasa. Sebab itu minda kita kena ubah supaya melihat mereka adalah punca-punca yang wujudnya rezeki seorang ayah. Kadang-kadang bantuan daripada rumah kebajikan, bantuan daripada masyarakat. Bukan kita meminta simpati, tetapi begitulah sifat takaful. Sifat innamal mu'minuna ikhwah. Melihat mereka ini adalah satu maqasid ibtila yang disebut sebagai ujian Tuhan kepada kita untuk kita nak test. Tuhan ni bagi rezeki kita banyak, ada tak jiwa kasih sayang kita ni kepada mereka yang mana mereka ni orang kata apa, kalau datang ke rumah tidak mengetuk pintu orang tak buka. Begitu bahasa dia kalau kita katakan. Kalau buat appointment orang tak pandang. Tak ada Tan Sri, tak ada Datuk. Tapi sebenarnya kalau mereka, sebab pandangan kita banyak sisi. Kita pandang yang rahman Allah. Yurhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Subhanallah Haji, anak OKU ini sebenarnya yang mendatangkan barakat. Laula syuyukhun rukka'u wala bahaimu rutta'u wala sighar rudda'u la sabba alaikumul azab. Kalau tidak ada orang tua yang rukuk,
kanak-kanak yang menyusu, binatang yang merayap, Allah akan turunkan azab. So, benteng kita sekarang ni bila ada anak OKU, azab itu boleh ditangguh. Masya Allah. Golongan yang lemah ni golongan yang Tuhan sangat arham kepada mereka. Saya teringat satu hadis dalam Bukhari, dalam Adabul Mufrad, nak cerita bab sayang ni. Walaupun dia bukan anak OKU, tapi cerita sayang pada anak ni, Allah sayang kepada ibu itu. Di mana seorang wanita masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sangat menyentuh hati kita. Umar Rasulullah ada makanan sikit je. Aisyah bagi 3 tamar kering. Bukan kita duk beli bala apa aju orang duk jual mahal-mahal sampai RM120, RM300 dah tamar kering. Lepas tu dia ambil tiga biji tamar itu, satu tu bagi kepada anak apa yang sulung kot, yang satu lagi anak yang kedua. Anak kecil. Budak-budak makan ni, kalau kita budak-budak ni, kita beri satu kotak, dia nak 2 kotak, dia macam tu budak-budak. Dia takkan, dia hebat. Dia pun makan tak kira apa dah. 2 biji tu habis. Mak dia simpan untuk diri dia. Dia dapat 3 biji daripada Aisyah, 1 biji untuk mak dia. Mak ni faham anak tu lapar. Anak tu tengok mak dia. Budak-budak cakap macam mana tengok mak dia. Tengok tamar dengan tangan mak dia tu. Mak dia tak tanya, nak ke? Tak, mak dia belah 2. Mak dia belah 2, bagi dekat anak dia. 2 tu dia tak makan. Rasulullah masuk, dia kata, apa yang kamu kagum dengan perempuan tu? Sesungguhnya Allah sayang perempuan tu sebab dia sayang anak dia. Rahmat Tuhan tu turun kepada ibu ataupun ayah. Tambahannya bila dia sayang anak dia, Tuhan sayang dia. Sebab itu perlu melihat kepada sesi yang lebih mendalam. Yang disebut sebagai man nadhara bi'ainil haqiqah i'tadhara. Siapa yang melihat manusia itu dengan pandangan hakikat, dia akan maafkan orang itu. Jadi sesi pandangan kita ni, bila melihat makhluk ini, adalah satu median ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat rahmah kita. Ar-Rahim, Ruhama'u bainahum, itu jelas bila Allah Ta'ala wujudkan golongan ini. Siapa yang mau jadi OKU? Kita pun tak mau. Tetapi wujudnya mereka ini menjadikan hidup ini istimewa dan cantik dan indah. Mereka ini ibarat bunga yang mekar, yang kita pergi taman, kalau tak ada bunga, kita tak seronok. Dengan bunga-bunga ni orang ambil gambar dan seumpama dengan. Jadi mereka itulah golongan yang memberikan rezeki kepada kita, barakat dalam bumi ini. Maka sepatutnya masyarakat pandang dari sisi yang lebih mendalam bahawa mereka ini adalah utusan-utusan Tuhan untuk membongkarkan siapa yang penyayang dan siapa yang pemarah. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan membuka minda kita, membuka perasaan kita untuk menerima golongan ini. Dan pada masa yang sama, Ustaz, kita memberikan satu nafas baru kepada ibu bapa yang berada di luar sana. Betul. Barangkali rezeki yang kita dapat pada hari ini, pada pagi ini, merupakan satu keberkatan daripada anak istimewa kita. Allahu a'lam, penonton, kita hadamkan ilmu, kita berzikir, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Program bual rancangan agama yang terbaik di seluruh Malaysia. Dan insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi membincangkan tentang perkara yang berkaitan fiqh bagi golongan orang kelainan upaya, iaitu OKU. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali apa jua bentuk rezeki yang dah kita peroleh pada hari ini, pagi ini, adalah keberkatan daripada mereka. Kebarangkalian itu masih ada. Dan sebenarnya persoalan fiqh yang berkaitan dengan mereka memberikan satu
celitkan minda kepada kita bahawa taklifan itu adalah berbeza. Jadi apa jua sebarang persoalan yang berkaitan dengan fiqh berkaitan OKU ini, anda boleh menghubungi kami di nombor talian yang tertera iaitu 1-800-881677 dan jom bersama dengan saya dan Inizal kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Kita buka aplikasi Facebook, kita like dan juga share Facebook live kami untuk pagi ini. Baik. Untuk makluman, kita ada sidang video pada pukul 7.40 nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan Puan Farah iaitu pensyarah seni reka pakaian Kolej Komuniti Raub Pahang. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita mungkin boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Alhamdulillah. Kita menunggu insyaAllah. Kita ada satu soalan, kita ada satu panggilan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizar dan Ustaz dan semua warga kerja TV3 dan TV9 semoga dalam rahmat Allah SWT selalu. Amin. Okey, soalan saya Ismail. Soalan saya nak tanya, apakah syarat sah nikah bagi pasangan golongan OKU seperti pekak dan bisu? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syarat sah nikah bagi golongan OKU ini yang pekak ataupun bisu, Ustaz? Ya. Golongan ini yang kalau masih ada mindanya, ya, mereka boleh menulis ataupun mereka tulis wakilkan kepada ayah mereka untuk menerima qabul. Dan golongan ini kalau kita bawa kes kepada orang yang hilang akal, hanya boleh berkahwin seorang saja dan diharuskan perkahwinan kerana darurah hayah. Maka mereka boleh berkahwin seorang dan dipanggil proses pelaksanaan itu boleh diwakilkan cara bertulis sebab mereka boleh bertulis lagi sebab dia pekak dan bisu kepada ayah untuk menerima sebab ayah boleh jadi wali mereka untuk menerima qabul. Itu prosesnya. Tapi kita belum, kalau ada benda tu berlaku di pejabat agama, bagus juga tunjuk. Kita pun nak tengok cara macam mana. Tapi fiqh hanya macam tu. Tapi segi legal, tak tahu dia berbuat macam mana. Segi fiqh yang disebutkan oleh ulama, makna dikendalikan oleh bapa mereka. Kalau gila pun dikendalikan oleh bapa mereka. Sebab mereka lagi tak tahu nak wakil apa. So, bapa dia kahwin sebab kadang-kadang ada orang gila yang mana nafsu seks tu ada. Tengok anak darah, terkam. Jadi susah. Jadi kena kahwinkan juga. Tapi nak cari pasangan yang boleh itu kena sabar. Saya teringat satu filem. Filem lagi, Ustaz. Dia bukan dalil lah, tapi filem tu dia picak. Filem Sam berlakon. Dia hilang akal dan mak dia nak kahwinkan dengan seseorang wanita untuk jaga dia. Tapi bayar duit banyak, tak apa. Dalam bab itu darurah. Kalau kita tak bagi duit kat isteri untuk jaga dia, siapa nak kahwin? So kalau ada anak macam tu, tak apa, kita bayar 100,000, 200,000. Ini bukan jual anak, tetapi ialah nak jaga seorang anak kita yang hilang upaya, tak ada problem. Jadi kita tidak boleh faham hadis yang dikatakan kahwin kerana keturunan, harta dan sebagainya, itu tengok kepada konteks. Tapi konteks sekarang ni kita nak kahwinkan anak kita yang kurang upaya kepada seorang isteri yang dia sanggup. Maka kita kenalah bagi lebih sikit wang dan sebagainya supaya menghiburkan hatinya. Itu di antara fiqh. Fiqh ni dia bergerak, dia bukan macam nak suruh dia cinta, susah dalam cinta sebab orang tu pun tak faham cinta. Cuma orang macam tu dia inginkan seks. Itu kenapa? Dia inginkan seks tetapi dia nak cinta, dia tak faham. Dia nak ajak pergi tengok wayang pun tak boleh, dia nak bergurau sendam tak boleh, nak beri bunga tak erti, dia okey ataupun dia yang hilang akal. So dikendalikan oleh bapaknya secara wakalah kalau dia boleh penulis ataupun memang dikendalikan oleh bapaknya secara darurah kalau dia memang tidak ada akal. Itu cara dia, Haji. Itu caranya, mudah-mudahan insya-Allah membuka satu bentuk pemikiran yang baru kepada kita. Taklifan kepada OKU orang kelainan upaya ini berbeza mengikut taraf mereka, Ustaz ya, keupayaan kemampuan mereka itu. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada Puan Nur Hayati Ismail. Soalannya adalah, apakah anak atau seseorang yang orang kelainan upaya OKU berhak menerima pusaka
terutama yang ada kekurangan dari segi mental dan akalnya. Soalan yang kedua, bagaimana pengurusannya dan siapakah yang lebih berhak menguruskannya sekiranya ibu ayahnya telah pun meninggal dunia, dan bagaimanakah untuk mengelakkan berlakunya penganiayaan, bagus soalan ini, terhadap mereka. Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Soalan daripada Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor, insya-Allah. Soalan yang sangat bagus, sangat orang kata menarik, iaitu adakah anak OKU berhak menerima harta pusaka? Sangat berhak. Kerana harta pusaka dinamakan pemilikan secara khilafah. Bukan khilafah pemerintahan ni. Khilafah maksud dia berpindah daripada ayah kepada anak. So dia faraid ini, harta pusaka ini adalah satu penerimaan secara paksa oleh Tuhan. Hatta kalau anak derhaka pun boleh dapat faraid. Katakanlah pak dia marah, aku tak mau bagi duit ke hang. Bapak pun tak boleh nak halang sebab pemindahan ownership itu datang daripada Tuhan. Yang disebut sebagai khilafah. Kalau kita belajar sistem pemilikan daripada ownership ni berlaku dalam bentuk hadiah, berlaku dalam bentuk jual beli. Satu lagi dia bentuk dalam bentuk khilafah, iaitu pewarisan. So makna dia macam mana pun orang kata hang ni tak cerdik, orang ni kurang, tetap tu harta dia. Jadi siapa yang ambil, dia telah makan harta manusia secara yang salah dan boleh menyebabkan masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. So mereka berhak kerana untuk menerima pusaka ini dia tidak terikat dengan ahliyah kamilah. Maksud dia legal capacity yang lengkap. Maksudnya dari segi law tu dipanggil legal capacity untuk kita ni berurusan, untuk kita boleh buat dari sudut qanun, dari segi legal tu sah. Dari segi faraid pusaka tidak berhajat kepada kesempurnaan legal capacity. Dipanggil ahliyah naqisah, disebut sebagai ahliyatul wujub. Dalam usul fiqh dipanggil ahliyatul wujub, bermula sejak alam janin. Kan daripada dalam janin sendiri pun mereka faraid tertangguh sekejap. Tunggu sampai beranak. Dan boleh diwasiatkan. Kata siapa nak wasiat 1/3 dia boleh terima. Walaupun tak hidup begini, itu dalam alam janin. Tetapi dia berkaitan dengan satu kapasiti yang memungkinkan dia hidup, maka dia berhak dapat faraid. Itu orang janin. Macam mana orang kayu. Dah hidup terang-terang depan mata kita, mereka berhak menerima pusaka. Itu yang jawapan pertama. Yang kedua, berkenaan dengan siapa yang boleh urus itu orang yang dekat, pusaka, yang disebut sebagai wisayah. Kalau kita wasiat harta, jadi disebut sebagai dia wasi yang mana dia akan di appoint oleh bapa lah. Sama ada dia tengok adik-beradik dia bagus, bagi abang. Yang dia tak semua yang boleh jaga, sebab dia penjagaan ni dia berkait rapat dengan qarabah dan rahmah. Makin dekat qarabah dan kasih sayang, makin orang itu lebih layak menjaga. Sebab tu memanglah asal usulnya mak jaga, tapi mak dah tak jaga, tak ada kasih sayang dah, boleh berpindah kepada ayah. Sebab al-hadanah ni terikat dengan orang yang dekat dan ada ciri-ciri kasih sayang. Hak penjagaan anak, Ustaz. Hak penjagaan anak tu. Baik. Kalau mak dia kahwin lain, kena runding balik. Sebab dia kena jaga pak baru. Nampak? So, kena buka fail baru. Jadi orang tak faham. Dari sudut hadanah ni bukan berkaitan dengan mak semata-mata, tetapi siapa yang lebih dekat dengan budak tersebut, yang nampak ada ciri-ciri kasih sayang. So, kalau ada abang sulung. Kalau tengok adik-beradik tak percaya, hantarlah ke adik dia, pak melakal lah, pak saudara kepada budak tersebut. Sebab itu dia panggil wisayah, dia ada agreement, kemudian ada lah upah-upah sikit. Orang kadang-kadang nak ikhlas kita dengan Tuhan, tapi kehidupan ni dia kena ada upah sikit lah. So bila ada upah itu, wasiat dan sebagainya, dia boleh uruskan anak tersebut. Memang macam tu, Ustaz. Dan itu kita kena bicara. Untuk cara pengurusan dia ada ahkam yang lain pula. Masa pelaburan duit dia, pengurusan dan sebagainya. Kena sekarang ni ada banyak, ada Bitcoin, ada saham, duit dia boleh kita guna untuk ada kebaikan lah. Saham-saham yang kita katakan boleh ada jaminan yang baik, potensi untuk untung tu ada, kita boleh melabur supaya hartanya itu tak dimakan oleh zakat. Bila tiap-tiap tu makan zakat, lama-lama habislah. So biar zakat itu ambil daripada keuntungan. So bila kita melabur, kata dia ada 1,000, kita melabur untung kata 20,000, dia kena dalam 2,500, boleh ambil daripada profit. Tapi kalau kita tak berniaga, duit tu kekal begitu, lama-lama 20 tahun duit dah habis, dia jadi miskin, kesian pula. So itu ada hukum yang khas. Okey, yang ketiga, bagaimana nak mengelak, itu kita kena buat laporan polis lah. Kita sebenarnya ada polis, kata ada polis jenuh kita. So mesti ada kefahaman bahawa siapa yang menzalimi itu boleh diambil tindakan keras berdasarkan laporan, dan kena buat laporan cepat.
jangan lambat. Maknanya sebab kadang-kadang budak-budak kecil ini luka dia cepat sembuh. Tidak depa pun nak cerita pun tak reti kadang-kadang budak AKU ni. So perlu laporan yang cepat supaya mereka yang menzalimi sebab apa? Menzalimi anak yatim pun haram, dosa besar, tambah orang OKU. Betul. Sebab OKU ni lebih lemah daripada anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. So ada orang yang lebih lemah daripada anak yatim, iaitu OKU. Sebagaimana dosa mereka tersebut. Bila dosa itu besar, secara syariah itu mewajibkan ta'zir. Walaupun tak dinaskan oleh Al-Quran Al-Majid, golongan ini dikenakan hukuman, tidak ada hudud, tidak ada qisas, tetapi mereka boleh ditakzirkan oleh qadi, oleh hakim kerana mencederakan ataupun menzalimi atau menyalahgunakan untuk meminta sedekah dan seumpama dengannya dengan hukuman yang keras. Ya. Kita ada peruntukan Ustaz untuk bahagian itu, ya, insya-Allah. kerajaan memang ada dan perlu diperkemaskan lagi, perlu orang kata announce lagi kepada masyarakat supaya masyarakat ini matang di mana tempat untuk membela golongan-golongan ini. Mudah-mudahan insya-Allah baik, satu pencerahan yang bagus kepada kita. Kita teruskan Ustaz dengan satu panggilan lagi insya-Allah. Kita memang hari ini untuk menerima panggilan. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai. Alhamdulillah. Silakan puan soalan. Saya nak tanya, bagaimanakah pengurusan jenazah anak-anak OKU lelaki yang tidak berkhatan? Apakah berdosa? Okey, baik. Cantik sangat soalan ni. Soalan yang masyhur di kampung-kampung, di bandar kurang sikit tanya soalan ni. InsyaAllah. Itu saja soalan saya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Robizan. Satu soalan yang sangat bagus bagi saya. Soalan ni sebenarnya dia mengaktifkan otak-otak saya sebenarnya. Kehidupan kita dalam ilmu fiqh yang banyak, siapa yang terlibat dalam fiqh, kalau tak ada soalan lama-lama kita dah jadi lesu, orang kata lesu dan bandam lah. So sebenarnya tu kita suka soalan supaya dapat recall balik apa maklumat yang kita buat dan kita kaji supaya dapat membantu masyarakat. So kebanyakan dahulu mereka suruh tayamum, tapi saya fikir tayamum ni sukar di zaman sekarang ini. Hanya kawasan khatan yang tidak dikhatan itu hanya kita gerakkan saja kemaluannya untuk kena air. Itu saja. Jadi orang suruh tayamum lah dan sebagainya. Memang ada fiqh sedemikian rupa, tapi zaman sekarang ni tak semua orang faham nak tayamum macam mana dan sebagainya, itu mayat pula dan sebagainya. Jadi kita fatwakan ataupun kita irsyadkan kepada membasuh kawasan tersebut dengan menggerakkan kulit kemaluan tersebut untuk menjurus air di situ. Itu tak perlu tayamum dan seumpama dengannya. Ataupun orang khatan dan sebagainya. Sebab budak-budak tak wajib khatan lagi. Khatan ni wajib ketika balik. Tapi bila balik ni jadi bentan pula. Jadi pada khatan jadi bentan. Bentan tahu kan? Bentan tu maksud dia nak sembuh tu lama. Sebab tu dalam bahasa yang kita buat daripada khatan kepada bentan. Tak jadi elok. So sebab tu kalau di macam Kuala Lumpur di bandar-bandar, masa lahir tu dia khatan lah. Tak ada problem lah. Tapi di kampung dah tu umur 7 tahun, 8 tahun kena buat kenduri, berarak, pisang, apa sebagainya. Jadi kalau kematian sedemikian, pengurusan dia macam tu. Mandi seperti biasa dan alirkan air di kawasan yang tempat yang tak dikhatankan itu. Seperti biasa. Seperti biasa. Tidak perlu kepada tayamum. Masya Allah. Jadi itu adalah fix masa yang berkaitan dengan kita katakan pengurusan jenazah untuk anak OKU yang tidak berkhatan saya. Alhamdulillah. Satu pencerahan yang baik kepada kita semua insya-Allah. Baik penonton sekalian, kita berehat seketika. Ya. Kita hadamkan ilmu. Oh, maafkan saya. Kita ada satu soalan lagi di sini. Ada soalan? Silakan. Ada soalan lagi. Insya-Allah kita teruskan. Kita mulakan dengan soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada Zara. Baik, soalannya adalah bagaimana bagi ibu bapa yang diuji anak kurang upaya ataupun kita sebut autism, apakah mereka perlu dididik dengan ilmu ibadah agama? Ini kerana tanggapan mereka adalah anak syurga, tidak perlu lagi dididik. Masya-Allah, satu soalan yang sangat baik. Pandangan secara umumnya lah saya, anak istimewa, anak syurga, tak perlu nak ajar dah dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Tidak tepat anggapan sedemikian rupa. Sebab tugas mendidik ini kewajipan syar'i kepada ayah, ibu bapa. Sama ada anak mereka OKU ataupun tidak OKU. Cuma tahap, cara, how itu. Bagaimana nak mendidik mereka itulah perlu ibu bapa menghadiri kursus-kursus.
Mana dia ada sekolah-sekolah khas di Gombak pun ada. Jadi mereka kena berdamping dengan cikgu, berdamping dengan doktor. Macam mana nak didik supaya mereka tahu tahap kebersihan. Mereka sebab OKU ni kadang ni autism ni dia faham kecil. Jadi dia fokus saja. So dari sudut penyucian, mandi, cara makan, ada adab bukan sekadar agama, ada adab kehidupan. Sopan santun supaya mereka ni terlatih sebab mereka tak dapat berfikir seperti orang biasa. Tetapi ibu bapa kena mempunyai satu tahap ilmu yang baru. Mana ilmu mereka lebih additional daripada ibu bapa yang lain. Kerana tahap-tahap untuk mengenal potensi. Sebab anak ini perlu kita kenal potensi dia walaupun dia cacat, apa kelebihan-kelebihan dia. Sebab saya berbincang dengan kakak saya, itu anak dia potensinya lebih kepada melukis. So beli color. So dia memang tidak melukis dan dia melukis dan ada kawan-kawan beli gambar dia. Ibu bapa nak bagi support. Dia jual RM25 dan sebagainya. Jadi dia rasa pride dengan diri dia. So ini di antara potensi yang ibu bapa bukan setakat agama, sembahyang tetapi kerjaya dia. Apa yang agak-agak dia pandai buat nasi lemak, ajak dia buat nasi lemak. Sampai dia tira dia tak fikir medalih, dia buat nasi lemak begitu. Dan itu menjana pendapatan dia. So tidak boleh ibu bapa bukan kita katakan berlepas diri macam tak perlulah ajak, tidak. Nanti kalau kita mati dia tak ada kemahiran, dia tidak tahu kehidupan bagaimana. Susah nanti kehidupan bukan kepada orang yang lain sama tapi diri dia saja. Sebab dia mungkin sedih, kadang-kadang dia sedih pasal apa aku tak boleh berjalan dan seumpama dengan dia, itu yang lahir lagu aku tidak minta di dunia dia lahir sebegini dan sebagainya. So kita perlu didik mereka dan pendidikan ini perlu kita berkongsi. Mereka ada grup berkongsi dan juga jumpa pakar-pakar untuk mendapatkan nasihat dia. Mudah-mudahan insya-Allah satu tanggapan yang baik untuk kita ubah mindset dan berikan pendidikan yang terbaik terhadap golongan ini insya-Allah. Hadirin semua, kita wakaf, kita berhenti seketika, hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama dengan saya Da'i Niza dan kita membicarakan tentang fiqh golongan orang kelainan upaya OKU. Taklifan beramal ibadah kepada mereka ini berbeza-beza mengikut kepada kemampuan keupayaan mereka. Fiqh ini adalah lambang ketamadunan, menunjukkan bahawa golongan ini tidak diketepikan dalam Islam. Bahkan peranan mereka pada zaman dahulu masih lagi hebat dan pada zaman sekarang ini perlu kita memberi satu nafas baru kepada minda kita berkaitan dengan golongan ini. Baik, ala kulli hal, kita nak raikan satu pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Musin daripada Banting. Silakan puan, soalan. Soalan saya begini, saya ada saudara lah yang OKU. Dia tangannya kanan kiri kudung tak berjari, yang ada hanya jari kelingking saja. Jadi setiap solat dia baca asyhadu alla ilaha illallah di atas tahiyat kan. Dia guna jari kelingking sebab jari telunjuk tak ada. Apakah boleh Ustaz? Dan kadang-kadang dia guna ibu jari kaki. Kadang-kadang diguna ibu jari kaki kalau baca asyhadu alla ilaha illallah. Ya, baik. Jadi apakah dibolehkan Ustaz? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang hebat sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Puan Siti Rohani. Anak OKU yang solat tak ada jari telunjuk dan sebagainya, ada kala menggunakan jari kelingking ataupun ibu jari kaki. Macam mana Ustaz? Jawapannya itu dipanggil dalam fiqh ataupun usul fiqh zahabul mahal. Makna zahabul mahal ni dia tak perlu buat benda tu. Sebab dia macam tangan kudung, tak wajib ambil wuduk dah. Hanya wajib sunat sapu saja bahagian yang berhujung sekali. Begitulah orang yang macam kita pergi haji kepala botak, dia tak ada dah dia cukup kepala, hanya letak pisau di atas saja. So golongan ini dia tidak perlu menggantikan kepada jari kelingking dan seumpama dengan dia. Cukup dia dengan hatinya bila dia baca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebab dipanggil zahabul mahal.
Sebab disunatkan jari apa nama dia telunjuk. So dia itu tidak ada hukum sunat ke atas dia. So dia hanya berjalan begitu saja, sembahyang teruskan tanpa menggerakkan ibu jari kaki ataupun ibu jari tangan. Kalau dia gerak tu tak ada masalah, cuma tak disunatkan ke atasnya melakukan perkara sedemikian rupa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan memberikan nafas baru kepada kita berkenaan dengan isu semasa amal ibadah ini. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada Salmah Dahalan. Maafkan saya, Salmah Dahalan. Baik, soalannya adalah TJK. Selamat pagi semua. Masya Allah, saya ada seorang anak yang dikategorikan sebagai OKU berumur 13 tahun, bergantung dengan ubat sawan. Setiap kali diserang sawan fizikal akan berubah, terutamanya tutur kata yang kurang jelas, tak dapat difahami, keadaan menjadi lemah. Baik, soalan saya ada dua. Yang pertama adalah, berdosakah kerana sering solat lewat waktu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahkah solatnya kerana bacaan Al-Fatihah itu tidak disebut secara betul kerana bacaannya yang pelat? Baik. Yang pertama, kita kena tahu yang berdosa itu sembahyang lewat waktu kalau keluar daripada waktu. Kalau lewat tu maksud dia lewat pukul 2, pukul 3 tak berdosa. Dia yang berdosa tu 10 minit terakhir. So, adakah maksud lewat itu keluar waktu ataupun lewat tu maksud dia lewat sejam, lewat 2 jam. Itu kalau lewat sedemikian tak ada dosa apa-apa. Yang dosanya 10 minit sebelum keluar waktu. Itu dipanggil waktu tahrim. Memang wajib sembahyang. Kalau dia sembahyang ke tak sembahyang waktu tu jadi berdosa. So, itu dia punya isu. Yang kedua, adakah dia dia melakukan kerana dia ada sebab-sebab faktor sakit dan sebagainya, kena pertimbanglah. Tapi saya yakin dia, insya-Allah dia sembahyang lewat tu bukanlah di luar waktu, lewat hanya dalam waktu. Yang kedua, bacaan mereka yang mempunyai penyakit pelat dan sebagainya, kalau mereka mampu setakat itu maka ia dimaafkan. Itu yang panggil golongan-golongan yang bacaan mereka baca setakat mana yang mereka mampu. Jadi yang tidak jelas itu dimaafkan. Di samping mereka mempelajari, cuma tak boleh jadi imam lah. Jadi imam sebab al-ummi la ya'ummu dia panggil apa? Al-fasih. Orang yang tidak boleh membaca dengan betul tidak boleh menjadi imam kepada mereka yang baca fasih. Tetapi untuk dia sembahyang seorang-seorang ataupun dia berjemaah menjadi makmum, itu tidak menjadi satu persoalan. Sampai kita latih sebab dia mesti ikut latihan tajwid, makhraj, lama-lama insya-Allah. Kalau tak boleh juga itu insya-Allah dimaafkan. Tapi kalau kita latih sikit-sikit seminggu sekali berlatih dengan ustaz sebutan-sebutan makhraj. Sebab saya juga ada kenal sahabat saya anak OKU, bacaannya fasih. Jadi dia makna dia dilatih. Memang ayah dia hantar pergi hafal Quran dan seumpama dengan dia. Jadi ini di antara perlu ibu bapa tu melihat. Dia baca pelat, jadi hantar kepada seorang ustaz untuk dilatih membaca dengan tepat. Tanda kecanaan ibu bapa ya Ustaz kepada anak tersebut. Masya-Allah, mudah-mudahan. Baik, okey penonton sekalian, kita ada sidang video untuk pagi ini, insya-Allah kita akan bersama dengan Puan Farah Azrin Abdul Karim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Masya-Allah, Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Okey, insya-Allah sementara kita nak melakukan sidang video ni, mungkin Puan boleh ceritakan sikit tentang background Puan, maklumat diri insya-Allah. Terima kasih Dai Nizal. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbitan Tanyalah Ustaz kerana sudi menjemput saya ke dalam rancangan ini untuk berkongsi tentang produk inovasi saya ini. Nama saya Farah Azrin binti Abdul Karim. Saya merupakan pensyarah dari Kolej Komuniti Raut Pahang dan mengajar dalam bidang fashion dan pakaian. Dan saya baru sahaja menamatkan pengajian saya di peringkat sarjana dalam bidang desain teknologi di UiTM Shah Alam. Masya Allah. Baik, boleh saya tahu macam mana boleh terlahirnya satu idea, kalau kita nak tahu ya penonton sekalian. Masya Allah, tahniah saya ucapkan. Puan Farah merupakan individu yang telah berjaya melakukan satu inovasi telekong solat bagi golongan OKU. Masya Allah, banyak pahalanya. Boleh Puan ceritakan macam mana boleh lahirnya satu idea untuk kita buat inovasi telekong solat bagi golongan OKU ini?
Ya, terima kasih. Idea ini tercetus dan bermula dengan pelibatan saya menyertai pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dengan mencipta produk inovasi telekom berbagai fungsi di mana telekom tersebut mempunyai 6 fungsi. Dan inovasi tersebut saya mendapat tingkat perak. Jadi apabila saya diberi peluang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menyambung pelajaran ke peringkat sarjana secara tidak langsung, ia memberi peluang untuk saya extend lagi kajian saya supaya inovasi telekom ini dapat digunakan oleh golongan yang bermanfaat dan memberi sumbangan kepada komuniti setempat. Kronologi dalam menghasilkan telekom ini dilihat dari perspektif wanita berkejaya tetapi orang kelainan upaya. Dalam kajian ini, golongan OKU dijadikan sumber inspirasi kepada pencetusnya telekom adaptif ini. Daripada pengalaman pribadi saya bersama sahabat saya yang merupakan bekas atlet Paralimpik negara, saya melihat kesukaran yang dialami oleh beliau ketika ingin memakai telefon solat, terutama ketika beliau ingin solat di atas kerusi roda. Beliau perlu melakukan rutin seharian dengan cepat kerana perlu mengejar masa dalam setiap tugasan beliau. Aspek lain juga dilihat dengan melihat bagaimana cara beliau transfer dari kerusi roda ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah mendapat idea, saya merujuk kepada penasihat akademi saya iaitu Profesor Madya PS Dr. Rosita yang merupakan mensyarah dari Fakulti Seni Reka UiTM Shah Alam, dan beliau banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan sepanjang saya menyiapkan kajian inovasi ini. Seperti sedia maklumlah, telekom di pasaran kebanyakan tidak memenuhi keperluan dan kehendak wanita kelainan upaya terutama yang berkerusi roda. Jadi inovasi telekom adaptif ini adalah untuk meningkatkan kualiti dalam pemakaian dan mewujudkan equality bagi wanita kelainan upaya serta memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Di samping telekom ini dapat memotivasi dan meningkatkan tahap keyakinan mereka. Keyakinan, betul. Pada masa sama nak memudahkan lagi urusan amal ibadah itu ya. Baik, sebelum kita akhir sidang video kita untuk pagi ini, boleh Puan kongsikan kepada kami untuk kita boleh mengawarkan juga kepada golongan ini apakah kelebihan, keistimewaan yang ada pada produk inovasi telekom solat OKU ini, insya-Allah. Okey, terdapat 3 koleksi rekaan telekom adaptif ini iaitu rekaan pertama saya beri nama Kasia, merupakan telekom yang berbentuk seperti PPE seperti yang berada belakang saya inilah. Dia berbentuk seperti baju PPE di mana ia sesuai untuk wanita yang travel, memudahkan proses memakai terutama bagi mereka yang berkerusi roda. Okey, telekom ini sesuai digunakan oleh mereka yang aktif kerana ia mudah dibawa, pemilihan material yang bersifat ironless dan kalis air. Dari segi keselesaan dapat dilihat dari segi potongan dan pemilihan fastener yang digunakan, di mana potongan yang digunakan mempunyai ukuran yang sama dengan diameter kerusi roda. Manakala rekaan kedua pula diberi nama Khaira, merupakan telekom adaptif yang direka dengan rekaan klasik siluet. Ini kerana semasa saya membuat kajian preliminary, majoriti responden memilih siluet asas, bermaksud siluet yang telekom yang berada di pasaran lah. Keselesaan dilihat dari segi potongan pada bahagian atas di mana panjang telekom dihasilkan pada paras pinggang. Seperti yang sedia maklumlah, jika pengguna solat menggunakan kerusi roda, lebihan kain tidak diperlukanlah kerana ia akan mengganggulah pergerakan ataupun akan masuk ke dalam tayar kerusi roda. Jadi saya hasilkan telekom itu sedikit pendek berbanding telekom yang berada di pasaran. Dan rekaan ketiga pula saya hasilkan ia lebih kepada pakaian ready to wear ataupun casual wear, di mana rekaan ini direka dengan blouse dan pants yang bersifat wuduk friendly, di mana pengguna boleh terus solat dan memakai rekaan ini. Dari segi keselesaan, saya masukkan elemen practicality, versatility dan durability dalam rekaan. Yang paling penting untuk mencapai objektif rekaan iaitu memudahkan proses memakai telekom
solat serta menutup aurat. Menutup aurat, mudah-mudahan. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya ucapkan tahniah juga di atas inovasi telekong solat ini kepada Puan Farah Azrin Abdul Karim, iaitu pensyarah seni reka pakaian Kolej Komuniti Raut Pahang. InsyaAllah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Mudah-mudahan penonton sekalian, dengan adanya inovasi ini masih lagi membuka ruang kepada kita ya untuk melakukan sebarang jua bentuk perubahan, mungkin kebaikan yang dapat kita datangkan lagi kepada golongan orang kelainan upaya ini. Itu baru kita bicarakan tentang inovasi telekong solat. Sebenarnya banyak lagi Ustaz ya, alternatif yang lain. Mungkin kerusi untuk duduk di masjid. Betul, ataupun tempat mengambil wuduk yang selesa. Banyak lagi, masih belum lagi yang boleh. Baik, kita nak teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Maafkan saya. Sebelum kita mulakan dengan soalan Facebook, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit berkenaan dengan inovasi telekong solat itu tadi, Ustaz, insya-Allah. Ya, bagi saya satu benda yang sangat baik supaya golongan ini merasakan mereka ini dihargai. Sebab produk semua untuk orang sihat. So bila mereka pun memakai pakaian untuk orang sihat saja, mereka rasa macam masyarakat tak peka terhadap pada golongan ini. Jadi saya ucap syabas di atas pemikiran oleh Puan Farah ini supaya dikembangkan lagi, supaya ada bila mereka pergi shopping ada tempat khas untuk mereka. Kalau untuk pakaian orang besar, obesiti ada. So saya pernah pergi di Mesir dulu, saya masuk kedai itu, dia tak pergi masuk sebab kata saya ni bukan obesiti lagi. Masih kecil lagi lah. Sebab dia memang khas untuk orang yang badan besar. So mereka pun faham dah. So OKU pun mesti ada tempat-tempat sedemikian supaya mereka kalau nak pergi shopping tu rasa seronok lah. Ada khas untuk mereka. Khas jadi untuk mereka, ini mereka pihak ikut mak pun bukan ada baju aku pun. Jadi terpaksa tempah dan sebagainya ya. Kadang-kadang kasut pun kena tempah, tapi kalau ada khas untuk mereka, mereka akan seronok. Kita pun sendiri kita pergi dia ada pakaian jubah, kita pergi mana ada fokus, kita seronok. Jadi ini bagi saya satu pelaksanaan fardu kifayah yang baik, dan kita menggalakkan lagi supaya dia memperbanyakkan supaya tempat itu ada di tempat-tempat tertentu dan mereka rasa seronok. Dan bagi saya mereka boleh berkumpul ramai-ramai di situ. Kalau pergi shopping di situ, mereka boleh berjumpa dengan rakan-rakan mereka yang sesama. Mungkin mereka tengok, oh alhamdulillah, jiwa mereka bukan mereka bersendirian sebenarnya. Mereka ada kawan-kawan yang bershopping dan sebagainya. Jadi saya ucap tahniah kepada Puan Farah. Alhamdulillah. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang berikutnya. Soalan daripada Teratai Uda. Soalannya adalah pengkelasan OKU yang bagaimana yang menyebabkan mereka terlepas dari melakukan ibadah wajib seperti mereka yang normal. Ya, soalan ini hampir sama pada permulaan itu. Hampir sama. Tapi saya ulangkan sekali lagi, mungkin tidak jelas. Pengkelasan itu bergantung kepada tahap kesihatan akal mereka. Bukan badan, tangan mereka. Okey, tapi akal mereka. Jadi kalau doktor sahkan mereka boleh faham. Ya. Boleh belajar. Sebab mereka ada sekolah khas di Gombak seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka boleh belajar Al-Quran, mereka boleh baca Fatihah. Hatta kalaulah mereka tidak boleh baca Fatihah, mereka boleh hafal Qul huwallahu ahad pun, dengan Qul huwallahu ahad pun mereka sembahyang dulu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau mereka tidak boleh membaca Al-Fatihah, baca dengan zikrullah, menggantikan Fatihah juga. Ajalu tasbih subhanallah, kadar yang Fatihah juga tempoh dia. Tapi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Allah. Itu dalam mazhab Syafi'i bagi mereka yang tidak mampu. Jadi ajak dulu benda-benda yang ringkas. Supaya mereka kenal Tuhan. Sebab bagi saya, bagi mereka ni, kenal Tuhan mereka sendiri yang rasa seronok. Kadang-kadang manusia ni dia terkapai-kapai dalam kelemasan ini bila dia tak kenal Tuhan. Dan itu berlaku banyak kepada orang. Bila dia kenal Tuhan saja, dia rasa lain macam. Itu yang banyak orang yang bukan Islam masuk Islam tu dia menangis sebab dia rasa lain kenal Tuhan. Kenal mak pun dah menangis dah. Kalau hilang lama 10 tahun tu, dulu tiga dia ada gambar jejak kasih itu. Bila jumpa dia 20 tahun menangis. Bagaimana kalau orang tu dah 20 tahun tidak kenal Tuhan, bila dia kenal Tuhan, subhanallah, tangisan itu akan bercurah-curah. Itu di antara pandangan saya. Masya Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala pencerahan, perbincangan kita mendatangkan manfaat kebaikan kepada semua. Dan kita nak melabuhkan tirai di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9 Al-Ha
Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dan juga Al-Fadhil Ustaz di dalam sesi membincangkan tentang perkara yang berkaitan fiqh, iaitu bagi golongan OKU. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sesi bual rancangan agama ini menggambarkan kepada kita tidak sesekali dalam mengenepikan golongan ini, dan pada masa yang sama kita cuba lagi untuk menghuraikan, cuba lagi untuk mengetengahkan lagi isu-isu semasa, terutamanya yang berkaitan dengan ibadah mereka dan apa jua persoalan itu amat-amatlah kita raikan di dalam program ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Puan Hana Wancik. Soalannya adalah bagaimanakah memfokuskan kepada pelaksanaan hukuman tentang isu jenayah, Ustaz, ya, bagi golongan OKU menurut perspektif syarak dan Islam dari sudut realiti OKU, dan apakah bentuk-bentuk hukuman jenayah yang dilakukan berbanding pesalah yang normal? Cantik soalan ni, biar tahu jangan keliru. Mohon pencerahan, insya-Allah. Berkenaan dengan jenayah yang dilakukan golongan oleh disebut sebagai golongan al-qasirin. Al-qasirin, golongan yang tidak cukup ini, mereka diringankan beban. Kalau mereka ini memang kita katakan tidak cukup syarat dari segi kesedaran, dia buat itu dalam betul tak sedar, ataupun mereka tidak faham, jadi mereka tidaklah dilaksanakan undang-undang seperti orang yang sihat. Cuma diizinkan ditakzir, ditakdib, dia tak panggil takzir lah, dia panggil takdib sebab mereka kurang akal. Didenda dalam bentuk mereka dipulihkan. Mereka mesti tahu benda itu salah. Jadi golongan-golongan seperti begini, kata ulama seperti Majnun, mereka ni ditakdib. Majnun nak ta'ziz. Ta'ziz ni hukuman yang bersifat taklifi. So orang yang seperti mereka kalau tidak sedar, jadi tidak ada taklifi di sana. So ditakdib, maknanya dipulihkan akhlak mereka dan seumpama dengan dia. Itu Islam, dia begitu indah dan punya term-term yang dipilih yang sesuai dengan keadaan mereka. Tapi kalau mereka sedar, mereka memang buat itu dalam keadaan sedar, walaupun mereka OKU, di sana ada peruntukan. Kalau mereka bunuh, tetap dibunuh. Ya, tapi kita tengok jarang kes. OKU saya tak jumpa lagi OKU yang membunuh, tak ada. Mereka dianiaya ada. Tetapi kalau mereka ini OKU langgar lampu isyarat pos semua tu, kita harap boleh maafkan sebab mereka ni bukan macam mana normal. Jadi masyarakat pun faham kalau mereka ni dimaafkan, kalau terlanggar SOP dan sebagainya, mereka ni dimaafkan, tetapi perlu ditakdib, maknanya perlu diperingatkan dan diajar mereka tentang kesalahan tersebut. Tapi kita melihat fiqh syariah itu sangat maksud dia memberi, kita katakan, kelonggaran ataupun memberikan satu jaminan kepada mereka. Apa-apa pun keadilan mesti diberikan kepada mereka sebab mereka ni golongan yang lemah. Sudah tentu diperuntukkan kepada mereka berlainan. Kalau hamba sahaya pun dahulu hamba saya itu lemah, diringankan 50%. Kalau kena 100 sebatan, mereka kena 50. Sudah tentu makna dia ada keringanan di sana. Bermakna hukuman itu masih lagi kita berikan, berikan dan supaya, ada mereka itu salah, tidak diajar. Cuma kita tengoklah kes macam mana, sebab kaedah syariat menyebutkan hukuman berdasarkan kadar jenayah. Al-uqubah biqadri al-jinayah. Kalau kecil mungkin boleh dimaafkan, kalau besar kita akan melihat kepada situasi yang berlaku dan juga bentuk peruntukan yang ada dalam undang-undang kita. Baiklah, kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Tuan Haji. Sihat Tuan Haji? Haji Fikir Muhammad Ali daripada Kuala Johor, ya. Ustaz, saya nak minta nasihat pandangan daripada Ustaz. Okey. Kalau OKU, dalam masyarakat kita ni kata dia menganggap kecil, Ustaz, maknanya ketepikan. Dia tu orang macam ni, tak nak campur. Jadi saya nak minta
media ataupun nasihat, bolehkah kita, dari masyarakat, kita bermasyarakat jangan sertifikan. Maknanya dia tu OKU, kita sihat, kita asing-asingkan. Idea boleh tidak macam mana ya Ustaz ya? Ini terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asingkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Asingkan daripada sudut ibadah itu Ustaz. Ya, sebenarnya saya tak sebab suara pecah-pecah. Ya. Ya. Boleh Ustaz, maksudnya begini Ustaz, asingkan maknanya kita tak nak campur lah sebab dia okey pencampuran ya. Pencampuran dia sudah. Baik. Saya maaf Tuan Haji, suara tu kurang jelas sikit tadi. Haji tak jelas, pecah sikit. Mungkin pecah sikit lah bunyi, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Tukinon. Famous ni, orang famous. Orang famous kita Ustaz, masya-Allah. Macam mana bukan kita nak asingkan mereka, tapi secara realitinya itu yang berlaku Ustaz daripada sudut muamalah ibadah itu sendiri. Secara tidak sengaja. Tidak sengaja tu boleh diperbaikilah, tapi jangan ada satu naratif yang bentuk sengaja mengasingkan mereka. Itu lain. Tapi kadang-kadang kita tak sedar itu satu isu. Sebab itu mudah di-handle. Maksudnya bukan tak beri perhatian, cuma kekalutan kehidupan menyebabkan mereka terpinggir. Tetapi kalau ada naratif yang membawa kepada peminggiran tersebut, itu yang salah. Sebab itu nak ubah payah sebab masyarakat dah set dah, kami ni high class, kami tak mau bercampur dan sebagainya. Sebenarnya kita kena tahu manusia ni setinggi mana pun dia hamba Allah. Al-abdu abdun mahma ala. Hamba tetap hamba walaupun dia tinggi pangkat macam mana. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ala ma tatakabbar. Kamu nak sombong macam mana? Kamu keluar daripada tempat yang sama daripada perut ibu. So manusia ni kalau dia faham dia ni adalah hamba Allah, dia tidak akan takabur. Dia akan bagi salam. Mereka ada hak memberi salam. Contoh yang walaupun tak ditanya, saya bagi contoh. Hak walaupun disebut dalam hadis, hak memberi salam kepada mereka yang berjalan. Maksudnya berjalan bagi salam bagi kepada orang yang tidak berjalan. Jadi kalau kita tengok orang OKU tu duduk atas kerusi, siapa yang bagi salam? Kita lah bagi salam. Yang kata, dia ni OKU, aku orang special. Dia ingat kesempurnaan tu adakah disukai oleh Allah? Tidak. Less is more. Kadang-kadang kurang itu adalah satu kebaikan. Yang disebut sebagai laisa kullu man kamula tahsisuhu kamula tahlisuhu. Tak semua orang yang sempurna itu adalah orang yang ikhlas. So kalau kita jumpa orang OKU, kita kena bagi salam. Assalamualaikum, dia duduk, kita yang berjalan. Ya, orang yang rakib bagi salam kepada orang yang tidak berjalan, orang yang berjalan bagi salam seterusnya. Jadi kalau kita masuk dalam majlis, mereka itu OKU, kita yang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan mereka ada hak untuk menjawab, kewajipan menjawab salam kalau mereka faham. Waalaikumsalam. Begitu juga kalau kita jadi cikgu. Cuma cikgu ni dia berlatih, tapi sebenarnya kalau kita, undang-undangnya kalau kita masuk dalam kelas, cikgu yang bagi salam dulu. Sebab cikgu seorang. Tetapi kalau di sekolah dia nak latih, budak-budak bagi salam. Jangan jawab cikgu tu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi kalau cikgu tu dia faham, dia bagi salam dulu. Assalamualaikum anak murid. Latih anak murid menjawab salam dulu. So, kita tengok di situ, mereka ada hak dalam masyarakat. Yang ni yang perlu kita katakan, masyarakat faham. Kerana mereka ni adalah manusia. Selama mana manusia, baik Islam, bukan Islam, wajib dihormati. Alaisat nafsan, bukankah mereka ni ada roh? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan itu tetap perlu diberikan kepada mereka yang sempurna mahupun tidak sempurna. Baik, ala kulli hal, yang hendak saya highlightkan di sini adalah kita sama-sama manusia dan kita mempunyai nilai yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu istilah istilah guru saya, nama dia insaniyatul daulah. Maafkan saya, maksud dia memanusiakan daulah. Masya-Allah. So Malaysia ni berhajat kepada insaniyatul daulah. Semua manusia sama. Sama ada black or white, macam lagu Michael Jackson tu. Hitam sebab Michael Jackson ni sudah bela orang hitam. So black or white. So kita begitu. Melayu, Iban, Kadazan, apa Cina, India, semua adalah manusia. Persoalan agama satu isu yang lain. Tetapi selagi mana mereka manusia, mereka layak dihormati, wajib mendapat hak yang mana diperuntukkan dalam undang-undang kita perlembagaan. Jadi tidak boleh kita menghina mereka. Orang ingat kalau hina orang bukan Islam tu boleh. Tidak boleh. Menghina orang bukan Islam, menghina OKU, semuanya terlarang. La yaskhar qaumun ala qaumin. Tuhan dah larang. Jangan satu kaum yang sihat misalnya menghina, meremeh-remehkan kaum yang lemah. Tuhan sebut sukhriyah ni boleh berlaku dalam pelbagai cara. Bentuk tulisan, bentuk mata,
bentuk ucapan dan seumpama dengan dia. Itu yang larangan keras daripada Allah. Larangan itu bukan dalam bentuk nahi, tetapi dalam bentuk khabar. La yaskhar. Maksudnya cerita larangan itu lebih maksudnya betul-betul haram. Larangan yang penuh kepada manusia, Ustaz, ya. Penghormatan itu perlu kepada keseluruhan manusia itu sendiri. Baiklah, kita nak berhenti seketika, kita kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada penonton yang setia bersama dengan saya sehinggalah kita telah pun hampir ke hujung program. Sebenarnya banyak isu-isu semasa, hal perkara soalan yang berkaitan dengan amal ibadah, khususnya fiqh yang berkaitan terhadap golongan orang kelainan upaya ini. Mudah-mudahan dengan soalan anda yang ada ini memberikan manfaat kebaikan juga kepada mereka yang mendengar dan tak berkeupayaan untuk bertanya. Baik, saya nak raikan, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Soalannya adalah, adakah individu yang OKU terencak akal dikira dalam pembayaran zakat, dan apakah kewajipan beza setiap penjaga OKU dalam pembayaran zakat ini? Ya. Yang pertama, kita kena tahu zakat tidak terikat dengan akal. Dia terikat dengan dua perkara, pemilikan dan juga Islam. Maksud dia, kalau orang tu orang gila pun kena bawa keluar zakat. Siapa yang bawa keluar? Wali dia. Sama ada bapa ataupun ibu ataupun siapa yang menjaganya. Itu yang pertama. Anak OKU, kalau mereka didaftarkan akaun mereka dalam bank, maksudnya ada ayah disimpan sebulan 100, 20 tahun ada 20, sekarang ni 20,500. Maka ketika itu ayah dia wajib mengeluarkan zakat niat untuk anak dia. Anak dia tak mampu nak keluarkan. Atau kalau anak dia mampu, tak apa, sekarang ni online je. Pergi bahagian payment tu, pergi pejabat zakat, PPZ dan sebagainya, boleh bayar kat situ. Di situ kita tengok kemudahan, sangat mudah. Jadi tidak boleh dijadikan anak OKU itu alasan tidak mahu bayar zakat. Sebab orang gila pun kena bayar zakat. Kanak-kanak pun kena bayar zakat. Kerana zakat ini adalah hakul mal. Jadi mereka dia wajib bayar zakat yang dilaksanakan oleh bapaknya, dan juga boleh terima zakat. Kalau mereka ini golongan yang miskin, tidak ada upaya untuk makan dan minum, dan saya yakin itu memang lembaga zakat semua negeri bagi bantuan kepada mereka. Jadi mereka berhak memberi zakat dan berhak untuk menerima zakat. Tidak ada masalah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Soalan yang seterusnya, Ustaz, berkenaan dengan anak OKU juga. Bolehkah seandainya kita buat pengguguran, kita lakukan pengguguran di dalam janin itu lagi, seandainya kita boleh detect, kita dapat kesan yang anak itu mungkin autism ataupun ada kecacatan sebenarnya? Ini soalan yang sangat genting lah. Yang sangat penting dan getir, kerana ibu bapa kadang-kadang dia kecewa apabila diberitahu oleh doktor, bila ada scan awal dapati ada kecacatan yang ketara di sana. Kalau sedikit tu boleh dirawat. Mana dia mungkin masa beranak elok balik, ada kes begitu. Dia sikit tapi masa besar dia okey balik. Tapi kalau benda tu ketara, diharuskan oleh ulama untuk buat abortion, pengguguran, tetapi syaratnya mesti bawah 4 bulan. Kalau lebih daripada 4 bulan, tempoh itu maksudnya dia macam dim consent lah. Sebab kita ambil macam kamu dah redha dah 4 bulan kami bagi, tak membuat juga pengguguran, kami anggap sebagai dim consent, syariah anggap begitu, maka diharamkan melakukan pengguguran, melainkan membahayakan nyawa seorang ibu. Cuma kadang-kadang ulama nasihat, kalau boleh, maknanya yakin lagi, bina tahap keyakinan lagi, jangan gugurkan. Sebab ada kes banyak bila keluar itu dia normal. Tetapi kalau memang
dia tidak sanggup melihat anaknya. Bukan dia tak sayang anak, tapi tak sanggup, kesian tengok anak dia. Untuk kadang-kadang macam berlaku kes tidak ada tempurung dan seumpama dengannya, dapat ditik awal. Misalnya kalau dapat ditik awal, itu tidak mengapa. Sebab kalau hidup pun dalam tempoh seminggu dia akan mati juga. Tapi ada ibu bapa je nak tengok juga anak dia. So buat keputusan, bincang dengan doktor elok, tengok fatwa mesti bawah 4 bulan. Lebih 4 bulan iaitu 120 hari, maka tertutuplah pintu pengguguran. Jadi itu di antara benda yang perlu diambil berat oleh hospital. Supaya hospital ambil berat berapa bulan. Dan cara pelaksanaan itu kerana apa? Dan juga kepada hospital swasta. Jangan melakukan pengguguran sewenang-wenangnya. Kerana ini melibatkan human right. Walaupun mereka ni tidak sempurna, tapi mereka adalah benda yang makhluk yang bernyawa. Bernyawa, Masya Allah. Baiklah Ustaz, soalan yang seterusnya berkaitan dengan jual beli. Adakah jual beli yang kita lakukan bersama dengan golongan orang kelainan upaya ini dikira sah ataupun tidak? Daripada konsep jual beli itu sendiri. Satu soalan yang sangat bagus sebab kita kadang-kadang melihat mereka terlibat dalam sebagai tak dinafikan pekerja dan sebagainya. Kalau mereka sempurna akal mereka, mereka dah matang, dah matured, mereka boleh mengenal tipu, mereka boleh mengenal yang mana haram, prohibited goods, benda-benda yang terlarang seperti khinzir, seperti arak. Di situ mereka ada satu minda yang faham, mereka boleh berniaga. Walaupun mereka nak kursi roda dan seumpama dengan dia, sah jual beli bersama dengan mereka. Sebab bidalil Abdullah bin Maktum menjadi muazzin. Sebab syarat muazzin mesti ialah orang yang al-aqil. Tak disyaratkan balik, syaratkan akil. Tengok, muazzin ni kalau kita nanti budak-budak yang 7 tahun pun boleh, tapi tak eloklah ada 7 tahun budak-budak duduk main. Tapi kalau tiba-tiba mereka azan di masjid, Allahu Akbar, sah azan mereka. Sebab mereka sah sembahyang, cuma tak wajib. Di sana ada yang dipanggil sebagai syarat wajib, syarat sah. Mereka tak wajib untuk melaksanakan tugas tersebut, tapi kalau mereka buat sah. Misalnya katalah satu keluarga tu anak perempuan semua, anak lelaki umur 7 tahun. Anak lelaki umur 7 tahun. Tapi dia matang. Boleh jadi imam tak pada mak dia, pada kakak dia? Boleh. Sah. Cuma orang kata apa, kalau ada orang yang balik lebih bagus. Sebab balik ni lebih berwawasan, lebih sedar. So dalam perniagaan, bila cukup syarat, tak ada masalah mereka berniaga. Dan ini juga fiqh membuka ruang kepada mereka untuk meluaskan kehidupan mereka dan boleh meningkatkan GDP pada ekonomi Malaysia. Pendapatan mereka ada. Taklah mereka hanya minta sedekah. So dari sini per kapita bagus. Itu GDP masuk baguslah. Bila OKU terlibat dalam perniagaan, itu satu sumbangan kepada negara. Mungkin mereka pun kena bayar cukai dan seumpama dengan dia. Itu kena cek SDN lah. Ada pelepasan ke OKU, saya tak pastilah. Allahu'alam saya. Baik, Alhamdulillah. Jadi untuk kita raikan golongan ini juga, mungkin soalan ini kita buat sebagai satu, kita katakan satu kesimpulan lah Ustaz ya, berkaitan dengan amal ibadah dan sebagainya. Bagaimana daripada sudut konsep amal ibadah itu sendiri, sebagai contoh kalau kita melakukan solat bersama-sama dengan mereka daripada sudut hukum dan sebagainya Ustaz? Ya, bagi saya seperti mana kita tengok Puan Farah tadi buat baju, kita galakkan juga kursi-kursi untuk mereka, kemudahan masjid khas untuk mereka. Misalnya mereka ada tempat kawasan yang khas, kalau boleh, kalau tak boleh tak apa, mereka duduk atas kursi sembahyang dan sebagainya, dan mereka join sekali dalam masyarakat. Dan saya galakkan masjid-masjid kami, macam saya di bawah guru takmir, kita ada jawi dan sebagainya. Mungkin wujudkan juga kluster misalnya guru-guru takmir di kalangan OKU. Misalnya imam-imam di kalangan OKU. Misalnya imam ketiga lah, tak payah imam pertama sebab imam pertama ni dia tugas dia berat. Imam yang ketiga kan masuk seminggu sekali, 2 kali. So orang akan nampak subhanallah. Kita pun kadang-kadang tersentuh. Masyarakat yang berjiwa penyayang, kita kadang-kadang suka tengok orang yang lemah ini menyumbang. Diberi peluang Ustaz ya? Dia beri peluang. So dalam bidang nyanyian, bagus mereka keluarkan dan naikkan orang yang sebegini jadi penyanyi sampai famous dan seumpama dengan dia. Kenapa dalam bidang agama kita kepinggirkan? So, dan Alhamdulillah kita tengok positif. Cuma tak ramailah muazzin yang buta, muazzin yang cacat. Belum ada lagi. Mungkin orang nak bawa tu susah. Tapi kita boleh programkan. Maksudnya latihan kepada mereka menjadi imam. Latihan kepada mereka menjadi muazzin. So program-program latihan sedemikian. Peruntukan yang mungkin kerajaan boleh peruntukan di bawah JAKIM dan sebagainya. Ada peruntukan khas 5 juta ke 10 juta. Untuk kita enhance mereka. Dan mereka ada di carta organisasi masjid dan seumpama dengan dia. Jadi maka mereka akan menjadi masyarakat yang dipandang mulia dan dipandang tinggi oleh setiap golongan, insya-Allah.
InsyaAllah, mudah-mudahan ini nak menggambarkan kepada kita sebenarnya kita tidak mengenepikan mereka dan mereka juga sebenarnya boleh sebaris bersama-sama dengan kita di dalam memberikan sumbangan kepada peradaban, ketamadunan dan juga daripada sudut aspek sosial kemasyarakatan itu sendiri. Betul, sebenarnya. Betul, Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi untuk kita katakan satu kesimpulan, mungkin Ustaz boleh nyatakan kepada kami satu pencerahan ilmu yang baru, nafas yang baru berkenaan dengan fiqh semasa dan juga berkaitan dengan golongan OKU ini, insya-Allah. Ya, sebagai penutup saya nak tekankan dua perkara. Satu, hidupkan fiqh dalam kehidupan kita. Jadikan fiqh panduan pada semua. Hatta kita punya fotografer, kita punya kameraman, kita punya penerbitan, semuanya ada fiqh. Kita punya hiburan, industri, semuanya ada fiqh. Kita punya bidang-bidang sosial, hatta NGO yang buat NGO, yang kutip derma, semua perlu difiqhkan. Fiqh jadikanlah sebagai satu mi'yar, kita katakan satu standard yang tinggi supaya hatta kita ada fiqh pemandu teksi. Supaya tidak ada penipuan di sana. Betul. Ya, kadang-kadang mungkin bisa saya beri contoh. Dia tu perempuan, nak naik dengan pemandu teksi jauh pendalaman, kalau di bandar tak apa. Sudah tentu akan berlaku khalwat. So di situ kita tak ambil pasien perempuan yang seorang-seorang yang kita kena hantar keluar bandar, masuk Felda, masuk Kelapa Sawit, itu ada risiko pada perempuan tu. So sekarang tak ada undang-undang begitu. So kita perlu ada fiqh. Pemandu teksi, fiqh, accountant, fiqh, semua dimasukkan elemen tersebut. Orang akan nampak fiqh ni adalah fiqh mihnah, fiqh profesional. Satu itu dunia yang begitu luas untuk kita bincang. Yang kedua golongan OKU. Jadi OKU ni sebahagian daripada juzuk fiqh yang penting yang perlu kita gerakkan mereka ni menjadi mereka yang muammir. Mereka yang memakmurkan bumi ini. Bukan setakat mereka ini dianggap sebagai menyusahkan, tidak. Kita tukar golongan ini daripada menyusahkan kepada golongan yang menyumbang untuk mendirikan dua perkara yang penting ataupun tiga perkara yang penting kita senaraikan: ibadat, tazkiyah, akhlak dan juga imarah. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadikan OKU ini sebagai tiga matlamat: menghidupkan ibadat, menghidupkan akhlak dan menghidupkan muka bumi ini. Masya-Allah, hidupkan ibadah, hidupkan akhlak dan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita telah pun berada di penghujung rancangan. Cuba kita fikirkan setelah kita habis menonton rancangan Tanyalah Ustaz ini, apakah pelan tindakan yang nak kita ambil di dalam program ini, apakah yang kita belajar dan apakah yang perlu kita lakukan setelah kita mendalami fiqh berkaitan dengan golongan OKU ini. Baiklah penonton, insya-Allah anda akan bersama dengan dai kita dalam program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Anda akan bersama dengan moderator Dai Anas pada keesokan harinya dan panel undangan kita adalah Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali membicarakan tentang topik sirah iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Ala kulli hal, terima kasih saya ucapkan. Sekian daripada saya Da'i Nizal dan juga Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.